Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penentuan siapa yang bakal kalah dan siapa yang bakal menang dalam PRK Sungai Bakap. Namun demikian ramai yang mengatakan keputusan 50-50, tetapi ia bergantung kepada jumlah kiraan peratusan mengundi keluar mengundi. Namun demikian, ada satu perkara yang mengejutkan ramai pihak. Mengejutkan, penyokong Perikatan Nasional pernah mengaku murtad sebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri. Apa perkataan jelik yang dikatakan itu? Mengejutkan apabila Perikatan Nasional PN membiarkan seorang lelaki yang pernah mengaku murtad menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Individu lengkap berbaju Melayu dan mengenakan tanjak itu menjadi penceramah di pentas kempen Perikatan Nasional. Brother Anwar Ibrahim, singkatnya apa? Dia mengatakan perkara yang amat jelik terhadap Anwar Ibrahim. Singkatan nama tak salah, saya bukan maki dia. Nak buat macam mana singkatannya macam itu, katanya, merujuk kepada perkataan jelik yang disebut terhadap Anwar Ibrahim. Saya tak kata dia kinzir, katanya, yang difahamkan bersama bersatu. Pada tahun 2019, lelaki sama pernah mengaku murtad dalam siaran langsung di media sosial yang dirakamnya. Kenyataan itu boleh dilayari di laman YouTube. Rata-rata mempersoalkan pendirian PAS yang membenarkan penceramah Perikatan Nasional menghina sesama Islam di pentas ceramah parti itu. PN panggil orang macam ini untuk bercakap atas pentas, main-main dengan agama. Memang dia ni, orang ni punya kegemaran kan? Tungganglah selagi boleh, kata mereka. Kalau nak dengar penipuan, pembohongan, maki hamun, fitnah dan perkara yang tak memajukan rakyat, pergilah dengar ceramah PN. Tetapi kalau nak dengar isu-isu yang keluar dari kotak, pergilah dengar ceramah PH. Demikian antara komentar warga maya. Saudara-saudara sekalian, apabila perkara ini menjadi satu perkara yang panas, ini sudah tentu akan menjadi siasatan pihak polis, kerana hantaran jelik berkaitan dengan pemimpin negara pasti akan mendapat padah. Kita berharap lelaki yang membuat kenyataan ini menerima padahnya. Bayangkan saja, berani-beraninya dia pernah mengaku murtad tapi menyebut perkataan jelik pula terhadap Perdana Menteri. Ini apabila Perikatan Nasional membiarkan seorang lelaki yang pernah mengaku murtad menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Individu yang dikatakan ini lengkap berbaju Melayu dan mengenakan tanjak menjadi penceramah di pentas kempen Perikatan Nasional. Brother Anwar ini, singkatannya apa, kata beliau, sehingga menyebut perkara yang amat jelik. Saudara-saudara sekalian, singkatan nama tak salah. Saya bukan maki dia. Nak buat macam mana singkatannya macam itu, kata beliau. Saya tak kata kinzir, katanya, yang difahamkan bersama bersatu. Sebenarnya pada tahun 2019, lelaki yang sama ini pernah mengaku murtad dalam siaran langsung di media sosial yang rakaman kenyataannya itu boleh dilayari di YouTube. Rata-rata mempersoalkan pendirian PAS yang membenarkan penceramah PN itu menghina sesama Islam di pentas ceramah parti. Perikatan Nasional panggil orang macam ni untuk bercakap atas pentas, main-main dengan agama. Memang dia orang ni punya kegemaran, kan? Kata seorang lagi. Dan menambah, tungganglah selagi boleh. Seorang lagi netizen mengatakan kalau nak dengar penipuan, pembohongan, maki hamun, fitnah dan perkara yang tak memajukan rakyat, pergilah dengar ceramah PN. Tetapi
Kalau nak dengar isu-isu yang keluar dari kotak, pergilah dengar ceramah PH. Demikian antara komentar warga Maya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Hari ini pengundian Sungai Bakap. Maka dengan laporan ini, bolehlah disimpulkan bahawa Perikatan Nasional Silap-Silap Hari Bulan bukan saja kalah, tapi akan kalah teruk di PRK Sungai Bakap. Perikatan Nasional dijangka akan kalah. Di Sungai Bakap, anak muda tidak lagi gairah dengan Perikatan Nasional dan kini selesa berbaju perpaduan. Ilham Center merumuskan gelombang anak muda begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah di Sungai Bakap apabila sokongan mereka tidak sekuat dahulu. Kurang 24 jam hari pengundian PRK Sungai Bakap, calon kerajaan perpaduan dan Perikatan Nasional PN dilihat memiliki peluang seimbang untuk menang dalam pertandingan dua penjuru itu. Menurut kajian sebuah firma penyelidikan bebas, Dapatan Ilham Center merumuskan gelombang anak muda yang begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah dengan ketara di Sungai Bakap apabila sebahagian mereka tidak lagi segan bergaya dengan baju T logo perpaduan ketika beribadah atau beriadah. Anak-anak muda yang dulu gairah mempamerkan sokongan kepada Perikatan Nasional sekarang sudah tidak sekuat itu. Pengundi muda mula tidak segan silu untuk bergaya dengan baju gabungan parti perpaduan, lepak berbual di sana-sini. Situasi yang tidak menonjol dalam PRN lepas, menurut kajian dijalankan dalam dua fasa, iaitu pertengahan kempen dan menuju penghujung kempen. Sungai Bakap, Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Nibong Tebal adalah kerusi bercampur dengan 59% pengundi Melayu, Cina 23%, India 17% dan lain-lain 1%. Calon kerajaan perpaduan diwakili Johari Arifin, bekas guru dan anak tempatan. Manakala calon Perikatan Nasional mempertaruhkan Abidin Ismail, pembantu wakil rakyat sebelum ini, Nur Zamri Latif yang meninggal dunia. Selain faktor ayunan anak muda, Ilham Center berkata, sokongan pengundi teras UMNO yang memilih PN pada PRN lalu dilihat sudah tidak sekuat sebelumnya. Kajian di lapangan menunjukkan gerak kerja jentera UMNO yang kuat dan sistematik dengan menyantuni dan mendampingi kelompok itu semakin diterima. Temu bual bersama pengundi UMNO menunjukkan situasi tersebut telah mula berubah sedikit. Kecenderungan mereka terhadap Perikatan Nasional semakin tidak kuat seperti sebelumnya. Menurut dapatan itu, pada PRU 14, Barisan Nasional BN memperoleh kira-kira 8,000 undi bagi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dibantu 5,000 ahli UMNO di kawasan berkenaan. Akibat rempuhan gelombang hijau, sebahagian besar pengundi teras UMNO memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN lalu. Menyentuh undi etnik Cina yang mendapat deposit menjadi deposit tetap Pakatan Harapan sejak beberapa siri pilihan raya sebelum ini, Ilham Center mendapati kelompok berkenaan tidak menunjukkan kegairahan untuk membuang undi esok kerana tidak berpuas hati dengan beberapa polisi ekonomi dan prestasi kerajaan perpaduan khususnya berkait isu air. Namun senario ini tidak berlaku secara blok. Sebahagian lagi pengundi etnik Cina tetap memberi komitmen untuk keluar mengundi. Jika PHBN berupaya memujuk pengundi Cina untuk keluar mengundi, mereka berpotensi merampas Dewan Undangan Negeri ini daripada Perikatan Nasional jika perbezaan peratusan keluar mengundi etnik Melayu dan Cina tidak melebihi 15%. Jika sebaliknya, PN akan mengekalkan status quo sebagai pemenang kerusi ini menurut dapatan itu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, ini keputusan terkini PRK Sungai Bakap pagi ini.
Sebelum anda mengundi dan share video ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Didapati bahawa Cikgu Johari sedang memiliki banyak kelebihan. Sokongan pengundi muda kepada Perikatan Nasional tidak sekuat dulu. Ini sebabnya Cikgu Johari bakal merampas kerusi Sungai Bakap daripada Perikatan Nasional. Pengundi muda kepada Perikatan Nasional tidak segairah dan sekuat dulu lagi. Majoriti pengundi bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRK Sungai Bakap esok mengenali dan memberi perspektif baik kepada calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin. Ramai juga yang mengatakan mereka akan memilih menjadi kerajaan di dalam kerajaan negeri. Mereka enggan lagi menjadi sebahagian daripada pembangkang kerana menjadi pembangkang tidak banyak memberikan kelebihan atau keuntungan. Mereka hanya sibuk bercakap tetapi mendapat kemajuan yang kurang berbanding menjadi kerajaan. Itu secara logik pun orang tahu. Secara logik akal pun kita tahu bahawa lebih baik menjadi kerajaan daripada pembangkang, terutamanya di peringkat negeri. Menurut Ilham Center, calon yang mesra disapa Cikgu Johari itu berlatar belakang kelayakan akademik, kerja sebagai cikgu dan merupakan orang tempatan. Dalam masa sama, calon Pakatan Harapan PH ini memiliki kemahiran komunikasi yang baik dan sama ada pengucapan awam atau komunikasi interpersonal apabila berinteraksi dengan pengundi, katanya lagi. Menerusi kenyataan hari ini, Ilham Center memaklumkan UMNO menggerakkan jentera kempen yang kuat dan sistematik untuk menyantuni pengundi teras mereka. Ia termasuk bergerak secara bersendirian rumah ke rumah untuk berunding dan memujuk pengundi mereka untuk mengundi calon perpaduan. Badan penyelidikan itu menyifatkan pendekatan UMNO untuk mendampingi semula pengundi mereka semakin diterima meskipun sebahagiannya masih menyokong Perikatan Nasional PN. Sementara itu, bagi segmen pengundi muda, Ilham Center merumuskan bahawa sokongan kuat golongan itu kepada Perikatan Nasional tidak sebagaimana PRN lalu. Esok terdapat 9 pusat mengundi mengandungi 65 saluran akan dibuka untuk tujuan pengundian, membabitkan seramai 39,151 pengundi berdaftar. Dr. Johari berentap dengan calon Perikatan Nasional Abidin Ismail atau dengan mesra dikenali sebagai Abang Bidin dalam PRK yang diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan perut. Cikgu Johari juga mengambil kesempatan untuk menitip warka akhir kempen buat pengundi. Calon Pakatan Harapan Dr. Johari menitipkan pesanan terakhir buat pengundi menjelang PRK esok. Bekas pengarah Institut Imaduddin Baki Cawangan Utara menitipkan warka Cikgu Johari buat para pengundi menerusi hantaran di laman Facebooknya. Beliau yang mesra disapa sebagai Cikgu Johari berkata, kemenangan PH dan PRK itu adalah peluang kedua untuk penduduk Sungai Bakap membina semula perjalanan yang indah. Saya merayu supaya saudara dan saudari menggunakan peluang ini untuk memastikan segala harapan kita menjadi kenyataan. Sesungguhnya saya amat memahami keadaan dan keperluan rakyat Sungai Bakap. Saya dengan rasa penuh iltizam akan bekerja keras demi penduduk Sungai Bakap sekiranya diberikan amanah, kata beliau lagi. Dengan rasa rendah diri, saya memohon sokongan dan undi daripada 39,279 pengundi di Sungai Bakap demi menjayakan visi dan misi membina Sungai Bakap yang makmur dengan perpaduan ketahanan dan harapan, katanya lagi. Itulah dia rayuan dan juga permintaan daripada Cikgu Johari menjelang PRK Sungai Bakap esok. Diingatkan para pengundi untuk memilih wakil rakyat, bukan ikut emosi. Tinggal sehari lagi untuk mengundi. Dun Sungai Bakap membuat pilihan. Sudah lebih seminggu proses kempen dijalankan memperlihatkan pertarungan 1 lawan 1.
pada PRU negeri lalu, Sungai Bakap dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pertempuran ini menjadi satu kancah politik yang perlu kita lihat. Sudah pasti berbagai bentuk kempen telah pun digunakan. Masing-masing menampilkan kreativiti dan pelbagai usaha untuk menambat hati para pengundi. Kedua-dua calon mempunyai kekuatan masing-masing untuk dijual. Cikgu Johari dengan sosok seorang guru pendidik dan mempunyai latar belakang yang baik, agamanya cukup memberikan dilema kepada calon PN Abidin yang sudah berhadapan dengan pelbagai isu daripada pengumuman beliau sebagai calon. Dalam cubaan menampilkan calon profesional, PN telah menyatakan beberapa keraguan profil calon yang dipersoalkan banyak orang dan sudah pasti menjadi objek serangan daripada PH. Pemerhatian di media sosial juga memperlihatkan kedua-dua calon memanfaat sebaiknya ruang dengan meraih undi anak muda. Cubaan memberikan imej yang baik kepada awam dengan pelbagai idea penyampaian suntingan video pendek berkenaan aktiviti kempen harian seperti ziarah, bersalaman, berjumpa menyertai aktiviti masyarakat setempat. Kedua-dua mereka dilihat setara dalam media sosial, namun terdapat sedikit kelebihan kepada Cikgu Johari. Ini kerana mesej perpaduan yang dibawanya menjadikannya ia lebih diikuti oleh mereka yang terdiri daripada pelbagai latar belakang masyarakat. Dalam kempen harian, berdasarkan pemerhatian, imej Cikgu Johari dilihat lebih diterima masyarakat. Memandangkan sosok beliau sebagai seorang guru, dilihat lebih mudah menelusuri kepada mereka. Beliau sangat mudah bergaul. Tambahan pula, hampir setiap hari beliau akan berjumpa dengan anak muridnya sendiri yang kebanyakannya bangga dengan pencalonan beliau. Abang Abidin pula dilihat bermula sukar kerana dilihat sebagai pengganti kepada Allahyarham Abang Zam, dan itulah diimejkan kepada Abang Abidin sebagai penerus legasi. Namun, pembawaan tersebut memberi sedikit dampak negatif apabila mula ada yang membandingkan karakter antara Abang Bidin dengan Abang Zam, dan sudah pasti ia cabaran perlu dihadapi oleh calon daripada Perikatan Nasional ini. Serangan peribadi pada kali ini kita boleh lihat agak kurang berbanding PRK lain. Hal ini kerana masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri. Jika calon PH hendak diserang berkenan latar pendidikan dan agama, sukar kerana Cikgu Johari merupakan seorang pemegang gelaran Doktor Falsafah, namun panggilan Cikgu yang kelihatan lebih sinonim dengan diri beliau. Latar keagamaan beliau juga baik kerana beliau merupakan anak kepada imam di sebuah masjid di Sungai Bakap. Tambahan pula, anak beliau juga merupakan seorang daya yang begitu dikenali, sering muncul di kaca televisyen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Para pengundi Sungai Bakap mempunyai tanggungjawab menentukan pemimpin besok. Pastikan anda mengundi bukan mengikut emosi, tapi memilih pemimpin dengan kekuatan dan kapasiti, bukan dengan emosi. Selamat mengundi.